Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton, kita berada dalam rancangan Aidul Fitri Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita ada dua asatizah yang sangat power lah, iaitu kita ada Datuk Syekh Husaini. Apa khabar Datuk Syekh Husaini? Alhamdulillah, syukurillah. Dan kita ada Ustaz Anwar kita. Apa khabar Ustaz Anwar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Okeylah, tapi raya pun dah nak dekat ni Syekh. Saya ada terima banyak soalan daripada anak-anak muda, terutamanya yang baru masuk Islam lah. Dia ada beberapa soalan lah yang dia ingin tujukan kepada Datuk dan kepada Ustaz Anwar lah, insya-Allah. Okey, soalan yang pertama. Macam mana kita nak tahu yang Ramadan kita ni diterima? Mungkin Datuk boleh mula dulu. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, satu soalan yang baik daripada saudara Anwar. Pertama sekali, kita kena tanya diri kita, niat kita. Apa juga amalan kita bergantung pada niat. Kalau niat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan terima. Tidak ada masalah bagi Allah. Kita kena tanya diri kita. Kita buat puasa ini, apa niat kita? Kalau niat kita kerana Allah, alhamdulillah, satu selesai. Niat dah selesai. Okey. Nah, niat kalau kerana Allah tak cukup dengan hanya niat kerana Allah, tapi cara kita melaksanakan ibadat puasa, kita ikut apa yang Nabi telah ajar kita. Baru amalan itu jadi soleh, baru diterima. Amalan yang tidak ikut sunnah Nabi, walaupun kita buat, tak makan, tak minum, tapi kita tak ikut dengan cara yang Nabi ajar kita. Jangan bohong, jangan mengata, jangan fitnah, ya, jangan buat benda-benda yang bertentangan dengan Agama benda kita. yang bertentangan dengan agama. Maka kita kena ada satu cara yang ikut Nabi, baru jadikan amalan soleh. Faham. Amalan soleh dia ada dua syarat. Syarat pertama, niat kita lillahi ta'ala, buat kerana Allah, la ilaha illallah. Cara pelaksanaan Muhammad Rasulullah SAW. Selepas itu, you don't have to worry lagi. Kita kena yakin. Jangan pula kita masih ragu-ragu. Oh, mungkinkah tidak? Allah dah katakan kepada kita. Dia berfirman bahawa siapa-siapa di antara lelaki dan wanita yang beriman, beramal dengan amalan betul yang soleh dan ikut sunnah Nabi, akan diterima. Itu saja. So don't worry, kita mesti ada keyakinan. Jangan pula kita macam ragu-ragu. Bukan. Betul. Kalau Allah janji, Allah tak pernah mungkir janji. Yang penting kita confirmkan niat kita lillahi ta'ala, cara pelaksanaan ibadat puasa ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So insya-Allah lah kita punya Ramadan akan diterima lah Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Soalan satu selesai, kita ada soalan kedua. Kenapa kita sambut raya sampai sebulan? Kenapa sebulan? Kenapa tidak 3 hari? Kenapa tak seminggu? Sedangkan kita cuti 3 hari je Syekh. Sambut hari raya Aidul Fitri telah ditetapkan oleh agama. Ikut agama, dia malam raya itu kita dah sambut. Dari malam raya katalah confirm besok raya. Malam ni kita sudah tidak ada qiyam, tak ada sembahyang tarawih lagi, orang katakan dah berhenti. Maka kita mulai sambut hari raya. Cara kita sambut pun number one, cara Islam, bukan cara adat istiadat yang bercanggah dengan Islam kadang-kadang. Cara Islam Allah telah ajar kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bila habis saja ibadat Ramadan kamu, maka kamu sambutlah raya dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi. Banyak takbir. Maknanya dengan takbir, Ya, dengan bukan takbir. dengan main meriam semua. Tak ada nak meriam ke, mercun ke, apa work ke, firework ke. Ini Allah. Itu cara kita. Tapi sekarang lama-lama kita sudah lupa. Anak-anak kita, khususnya orang muda, duk main, mercunlah, itulah, yang tak ada kena mengenah dengan agama. Betul Syekh. Kemudian membazir pula. Kemudian
bercanggah dengan nilai agama kita yang begitu cantik, selamat, tidak mengganggu orang, tidak membahayakan orang. Ya, dan sambutan hari raya pula, actually malam itu sampai esok pagi saja. Oh, Ah. I see. Ikut cara Islam. Cara Islam. Adat kita sambut 1 bulan. Malaysia dia unik sikit. Kerana dia puasa 1 bulan, Okey. dia nak sambut 1 bulan. Tak ada kena mengena dengan agama, itu hanya kemudian budaya kita. Budaya kita. Okey. Kerana kita ada banyak open house. Betul, Syekh. Jadi kalau satu hari nak pergi semua rumah memang tak terdaya. Beralih, orang ambil giliran. Giliran, betul. Ya. I see. So itu tidak ada kena mengena dengan agama, hanya jadi satu kebiasaan adat kita begitu. Ya. Kalau kita pergi negeri-negeri Arab, lepas hari raya takbir pun dah habis. Bila start nak semayang saja takbir dah raya habis. Tak ada lagi takbir. Hanya kita kembalilah kepada yang biasa. Hanya kita mesti jadi seorang Muslim yang lebih baik sekarang. Baru habis ujian 1 bulan. Jadi kita mesti tunjuk we pass the exam of Ramadan. Betul, Syekh. Jadi kita akan terus berubah jadi a new we, not the old we lagi. Kalau saya, a new me, not my old me. Barulah kita bawa suatu perubahan. Ya. Jadi kalau orang nak sambut, itu lain, itu hanya kebiasaan, no problem lah. Tapi kalau nak kata agama, hanya sampai semayang hari raya. Semayang hari raya. Sebab itu kalau kita tengok di Timur Tengah, lepas itu orang semua dah balik rumah, kunci bilik, kunci tu pintu, tidur. Betul. Saya penat. Dah penat dengan qiyamul Ramadan, dengan qiyamul Lailatul Qadar. Jadi, biar rasa lepas saja solat, time rehat. Artinya sudah habis. Urusan hari raya dah habis. Faham, Syekh? Okey. Syekh, saya tertarik dengan bunga api tadi, Syekh. Syekh ada apa-apa nasihat tak dekat anak-anak muda kita yang bermain bunga api waktu raya ni, Syekh? Mungkin Ustaz Anwar boleh jawab dulu. Ini anak muda, biar orang muda yang jawab. Betul, Syekh. Daripada kita membazir kan, beli sebab seingat saya bunga api, mercun semua ni pun dah tak murah sangat. Betul. Seingat saya. Betul. So daripada tu lebih baik kita saving kan. Kita jadikan simpanan supaya ia lebih bermanfaat untuk kita punya masa depan. Tak apa kalau tak tahu nak buat apa sangat, mungkin sedekahkan duit tu kepada orang yang lebih memerlukan kan. Kerana dekat sana ada orang yang lebih memerlukan duit tu. Kalau kita rasa duit tu kita nak boleh burn bakar macam tu je, tapi orang kat sana mungkin ada yang lebih memerlukan duit tu. Nak survive untuk makan, nak survive untuk kehidupan seharian dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih atas penjelasan tu Ustaz Anwar. Masya-Allah. Okey, Datuk, saya ada soalan yang ketiga. Cara nak puasa 6 pada bulan Syawal. Contohnya, boleh ke kita putus-putus atau kena terus puasa direct 6 hari? Confusing ni, Syekh. Alhamdulillah, soalan-soalan yang praktikal. Nak kata confused, tidaklah confused. Ya. Hanya kita terlupa. Misalnya ibadat ini tahunan, kadang-kadang kita telah diingat oleh guru-guru, ustaz-ustaz, tapi kerana jadi amalan setahun sekali, kita boleh lupa. Pertama, 6 Syawal ini tidak semesti puasa berterus. Sambung 6 hari. Dia boleh 1 minggu, 2 hari. Terserah pada kita. Yang penting 6 hari dalam bulan Syawal. Okey. Okey. Hanya kenapa orang suka buat pada hari raya kedua dan sambung memudahkan. Oleh kerana dah semayang, dah puasa 1 bulan, kita dah biasa. Jadi kita hanya sambung. Break 1 hari, kemudian sambung. Kira momentum tu dah ada. Momentum dah ada. Memudahkan kita saja. Tidak semesti. Ya. Immediately hari raya kedua, ketiga, you can take your time. As long as you puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dengan niat puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal. Okey, Ustaz. Apa kelebihan puasa 6 ni? Puasa 6 dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu bi sittatin min Syawal, kasaumudah." Siapa yang puasa penuh Ramadan. Berarti puasa Ramadan mesti habis dulu. Okey. Kalau 30 hari, 30 hari. Kalau 29, 29. Mesti sempurnakan puasa Ramadan. Kemudian
kamu ikuti dengan 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Ya, bulan Syawal lah. 6 hari Syawal ini kalau you puasa, tapi dengan syarat Ramadan telah habis. Kalau kita masih ada hari yang kita tinggal waktu Ramadan, kita kena qada Ramadan itu dulu. Kerana Ramadan itu belum habis bagi kita. Betul. Dia kata, selama Ramadan sudah habis, baru ikut 6 hari Syawal. Dan dia punya pahala macam dia puasa 1 tahun. Banyak tu Syekh. Ya, kerana apa? Setiap amalan diberi pahala 10 kali ganda. Di kulli hasanah asyru amsalihah. 30 hari contohnya, dengan 6 hari, 36 hari. Times 10, 360 hari. Seakan-akan begitulah perkiraannya, ya. Bahawa seakan-akan kita sudah puasa 1 tahun. Kelebihannya. Kelebihan dia banyak juga ni Syekh. Okeylah, saya rasa nak puasa 6 bulan Syekh. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okey. Boleh ke kita gabung puasa Isnin Khamis sekali? Contohnya, macam boleh kita gabung puasa ganti ni dengan puasa yang kita nak qada ni Syekh? Itu soalan ni. Mungkin Ustaz Anwar. Kalau saya tak silap, soalan dia adalah boleh ke gabung puasa ganti dengan puasa 6 kan? Macam tu? Betul. Lebih kurang macam tu lah. So macam Syekh bagi tahu tadi, kita tak boleh gabung sebab puasa 6 ni adalah puasa yang sunat. So kita kena habiskan, kita kena settlekan, orang cakap kita kena settlekan hutang kita dulu. Kemudian barulah kita boleh buat benda sunat. Maknanya kita boleh sambung dengan puasa 6. Dan selagi mana kita tak selesai pada ganti puasa kita yang wajib, kita disuruh untuk ganti dulu. Kemudian baru kita pergi kepada sunat. So buat yang wajib dulu, baru yang teruskan dengan sunat. Dia ibarat kita ada hutang, tapi kita nak bersedekah. Sedangkan hutang yang wajib kita tak nak settle dulu, tapi kita rajin nak bersedekah pula. Betul, kan. Tak kena dari sudut konsep dia. Okey. Terima kasih atas penjelasan tu. Saya tambah sikit kalau boleh. Agama ini ada adab. Okey. Ya, dan kita perlulah beramal dengan adab. Jadi adab kita nak puasa 6, kita selesaikan puasa wajib dulu Ramadan. Sebab itu Nabi kata man shoma Ramadan, dah habis. Thumma, dia guna kalimah thumma, kemudian tertibnya, kemudian diikut dengan 6 hari. Jadi bukan dia boleh join macam jamak-jamak. Tak boleh lah Syekh. Boleh, hukum pun tak sama. Ini hukum fardu, wajib. Tak buat dosa. Ini sunat. Tak ada apa pun. Kemudian Nabi ada bersabda, innallaha la yaqbalu tatawwa'an hatta tu'addi faridah. Allah tak akan terima benda-benda sunat kalau wajib belum disempurnakan. Buat dulu yang wajib. Ini adabnya. Ya, yang mesti didahulukan. Kita nak dah habis qada, lepas tu kita nak sambut 6 hari Syawal, sambut. Kalau tidak pun tak ada dosa. Jangan bebankan diri sehingga kita berhutang yang wajib. Takut mana, tak apalah wajibnya ada 1 tahun nak cover. Mana tahu kita nak hidup 1 tahun. Betul Syekh. Bukan. Jadi bukankah lebih baik kita ikut disiplin dalam beribadat. Itulah peringatan kita pada orang yang suka beramal. Ini cerita gabung kamu ini pandangan. Agama tak ikut pandangan, pendapat, tak habis-habis nanti. Ikut adab yang ditunjuk oleh Nabi, selesai. Betul Syekh. Mudahkanlah insya-Allah. Okey, kita dah soalan yang kelima. Ini pasal open house. Sebab waktu raya ni mesti ada banyak open house, semua bagai kan Syekh. Okey, so ada ke adab bila kita dijemput untuk open house? Dengan satu lagi, ada ke doa yang untuk orang yang beri kita makan ataupun orang yang ajak kita datang rumah? Apabila kita dijemput untuk menghadiri salah satu majlis, dia ada seperti Syekh selalu tekankan bahawa agama Islam ni agama adab. Kita satu agama yang mementingkan untuk membentuk diri kita menjadi seorang mukmin yang ada akhlak yang baik lah. Kerana kita tahu Nabi SAW sendiri itu dia memiliki akhlak yang baik. Jadi antara adab yang saya rasa kita perlu tekankan semasa kita menghadiri majlis, khususnya untuk hari raya ni, saya rasa yang pertama sekali seharusnya kita pergi ke rumah yang orang jemput kita lah. Itu yang penting.
Dan adab juga bila kita nak menghadiri majlis, kita bagi tahu sekurang-kurangnya kan. Kita bagi tahu sekurang-kurangnya berapa orang. Saya bersama dengan keluarga 5 orang akan hadir ke majlis tersebut. Bagi tahulah. Pun sekarang pun orang dah ada istilah RSVP kan. Dah bagi link semua kan, nak make sure sebab dia nak bajet makanan semua. Kemudian yang penting juga yang kalau kita selalu perasan Syekh tekankan, elakkan pembaziran. Semasa majlis, sebab kita tahu masa majlis kan hari biasa 1, 2, 3 lauk, tapi bila datang majlis rumah terbuka ni dia boleh pergi 4, 5 lauk dan sebagainya. So pastikan kita habiskan makanan supaya tuan rumah pun senang lah. Bila makanan habis, dia tak perlu uruskan sisa yang lebih, sebab sisa yang lebih tu of course lah kita dah, tuan rumah tak makan dah. Betul. Biasanya akan terus buang lah kan. Dan saya rasa juga antara adab yang penting juga adalah kita kena jaga dari sudut kita menjaga jangan kita mencecer makanan tersebut lah. Itu adalah yang penting. Kadang-kadang sebahagian daripada kita tak makan makanan ni, tak makan makanan tu kan. So kadang-kadang dia dah start bunyi kan, sama-sama lelaki dan isteri kan. Apalah kita datang jauh-jauh, jamu makan macam ni je kan. Betul. So kalau tak suka, tinggal. Jangan cerca, sebab itu daripada sunnah Nabi SAW. Apabila baginda tidak suka pada satu makanan, baginda tinggalkan, baginda tidak cerca. Kerana rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan yang penting juga, macam Syekh selalu tekankan, kalau kita bawa anak-anak kecil dan sebagainya, kita look after lah, kita take care dengan anak-anak kecil tu. Sebab anak-anak kecil ni kadang-kadang dia punya behavior tu, bila dia sampai rumah orang tu dia punya excited lain kan. Tenaga dia kuat pula. Tenaga dia kuat pula kan. So kebetulan pula musim raya ni segala jenis air yang disediakan air manis kan. So sugar rush tu kita risau. So supaya kita takut anak-anak ni dia tak merosakkan harta benda lah. Sebab kadang-kadang famous benda ni kan, bila hari raya buat rumah terbuka, pasu ni pecah, hiasan ni pecah, barang yang pecah kan. So kita sama jaga-jaga anak kita, insya-Allah. Okey, sambungan dengan yang kedua tu, adakah doa untuk orang yang beri kita makan atau orang yang ajak kita ke rumah? Yang kalau kita lihat, saya ingat tambah sedikit apa Ustaz Anwar dah kongsi tadi, sangat penting. Kita juga ada agama kita punya peradaban pertama. Iza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi. Hakul muslim ala muslim situn. Ada 6 tanggungjawab sesama muslim. Kalau kita diundang, kalau kita rasa kita tak dapat hadir, kita kena terus terang lah. Jangan pula kita tipu dengan nama Allah insya-Allah. Dan kita tahu tak akan pergi. So kita maaf, saya kebetulan tak dapat hadir kerana saya tidak ada di sini. Terus terang. Kerana kata insya-Allah, berarti kita beri harapan 90.9% kita nak datang. Bila tak datang, ima you sakit atau you mati. Sepatutnya begitu. Jadi insya-Allah ada power. Kalau tu orang kata insya-Allah, berarti confirm lah saya akan datang. Tapi memang kita memang tak akan pergi. So terus terang nombor 1. InsyaAllah orang Melayu ni. Jangan insya-Allah Melayu. Biar insya-Allah cara Islam. 1. Yang kedua, bila kita dah buat begitu, macam Ustaz Anwar bilang, perlu kalau kita berapa orang nak bawa. Takut orang itu yang nak jemput itu mungkin dia ada dia punya batasan. Kan? Jadi kalau dia dah dimaklumkan, dia kata okey, alhamdulillah. Kerana memang dalam apa undangan tentang majlis makan minum ini, yang tak diundang tak sepatut datang. Tapi oleh kerana dia ajak keluarga, kadang dia tak tahu berapa keluarga kita. So kita boleh maklum dulu. Betul. Adab. Supaya dia tak rasa beban. Nanti dia dah siap sekian, tiba-tiba kita bawa battalion masuk. Wow. Mungkin adalah anak-anak buah kita datang, tapi you must negotiate tu. Baik maklum, dia kata okey, alhamdulillah. Contoh nombor 1. Bila you bertemu, memang doa-doa yang diajar oleh sahabat yang amalkan, taqabbalallahu minna minkum. Pertama, doakan supaya Allah terima puasa kita, qiyam kita, apa juga yang kita telah buat sepanjang Ramadan. Adalah upacara doa mendoakan. Doa. Ya. Tapi di waktu yang sama, bila orang Islam bertemu, fasallim alaih. Iza laqitahu adab. Assalamualaikum.
Tak ada selamat raya. Maaf saya batin. Itu adat. Ada. Sebelum nak ucapan itu, salam dulu orang Islam. Assalamualaikum dulu. Okey. Salam dulu. Dan kalau orang salam, kita pun jawab. Itu adab dia. Kemudian bila para salam pula kita mesti hati-hati. Budaya kita kadang-kadang kita tak jaga batasan pergaulan laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang kita semua mula-mula shake hand. Laki perempuan tak kira. Semua jalan. Baru habis dia puasa. Terutamanya sepupu dengan sepupu, Syekh. Tak kira yang bukan mahram, kita tak bolehlah salaman secara sentuh-sentuhan. Cukup dengan Assalamualaikum, ucapan salam. Ini dah langgar lah. Hukum yang haram sudah tidak ditinggalkan. Sudah jadi normal pula. Biasa pula, it's very dangerous. Tak sepatut begitu. Itu penting itu. Begitulah kata Ustaz Anwar, makan jangan bazir. Ya, apa yang patut you rasa you nak, you ambil. Kalau takut banyak sangat, you ambil sikit dulu. Kerana kalau dia ada buffet lagi senang. Sikit-sikit. Jangan angkat-angkat, lepas tu buang. Buang, rugilah, Syekh. Tak berdosa. Pembaziran itu diharamkan oleh Allah. So, jangan kita membazir. Bukan. Begitu kalau ada anak, kita sama-sama jaga. Bukan. Kalau tidak, namanya membebankan tuan punya rumah. Di waktu yang sama, memang kita boleh doa, Allahumma at'amana wa saqaman saqana. Yang Nabi pernah ajar, ya Allah berilah makanan. Sebagian orangnya begitu murah hati, sedia makanan untuk kita, Allah tambah lagi rezekinya. Gitu. Itu bagus doa. Dan jauhlah kita dalam pergaulan, kita dah jumpa hari raya, kita nak bermesra, bagus. Doa, taqabbalallahu minna minkum, bagus. Tapi jangan lupalah peradaban agama Islam. Ya. Jangan mula ada jumpa, lepas tu jumpa salam tidak. Lepas tu kadang jumpa mulai dia mengupat orang, fitnah. Jangan begitu. Ya, kita baru habis puasa, sepatutnya be more positive, konstruktif. Ya. Apa kita cakap, berhati-hati. Ya. Memang adab kita juga. Kalau jumpa, maaf zahir batin. Maaf zahir batin, betul. Itu biasa. Itu no problem. Minta maaf. Ya, itu bagus juga. Merendah diri. Ya, kalau khususnya kalau kita tahu kita buat salah. Bukan. Ini kita tak tahu. Mungkin kita terbuat yang kita tak sedar, minta maaf zahir batin. Jadi yang muda jangan lupa hormat orang tua. Yang orang tua pula sayang anak-anak. Bukan. Jangan tengok budak-budak macam marah sangat. Okay. Nanti tak senang kan. Satu lagi budaya orang kita sekarang sudah biasa bagi duit raya. Duit raya, Syekh. Memberi sesuatu, hadiah menghadiahkan digalakkan oleh agama. Ya. Tak adalah syarat mesti bagi duit. Tapi sudah biasa. Kadang budak-budak duk harap duit ya. Betul. Makanan dah cukup. Banyak. Dia dah tunggu. Kalau orang Chinese, dia dah ampau. Kalau orang-orang Melayu, biasanya orang Islam, dia letak green pau supaya hijau. Paket itu hijau. Paket hijau, yes. Itu adat sajalah. Adat, okey. Siapa nak bagi, bagi. Tapi jangan dibiasakan seakan-akan mesti bagi. Kalau tidak, artinya itu bukan raya. Itu bukan. Ya, itu kita tak mau orang biasa meminta. Ya, tapi nak bagi, no problem. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Ya. Saya nampak dalam isu ni, mak bapak pun dia main peranan supaya dia ajar anak tu jangan meminta sangat kan. Betul. Kadang-kadang anak-anak ni dia jujur sangat. Pakcik ni tak kasi duit raya. Betul. Dia depan-depan kan. Saya rasa kita semua macam tu dulu. Seterusnya golongan muda. Terlupa lah. Betul. Terlupa nilai kita, terbawa nilai orang lain. Ya kan? Raya ini adalah hari yang family kena bersatu, kumpul. Jangan pula yang kita sibuk orang dewasa dengan dewasa, yang anak sibuk pergi rumah ke rumah minta duit raya. Tak patut. Semua patut ada dalam rumah. It's a family day. Tapi kerana kita lupa budaya ini, kita sudah biasakan anak pula anggap ini hari kita kutip duit. Jadi kadang-kadang budak-budak bukan duduk tepi-tepi kampung tu, semua dari jauh. Betul dari jauh. Dia jumpa kawan-kawan dia ke, ataupun adik-beradik kata sepupu ke apa. Kita ziarah ni. Jadi kalau dia dah begitu, kita tahu bukan salah anak-anak, dia rasa mungkin itu satu daripada cara untuk dia dapat duit. Tapi it's not nice.
Sebab itu kita yang kena keluar zakat fitrah kerana apa? Tak boleh keluar selepas sembahyang raya. Kena lewat sebelum raya, sembahyang raya kena keluar. Supaya tak ada orang yang minta lagi. Orang sudah ada kemampuan untuk makan, minum, tak minta lagi. Bukan. Tapi sekarang orang sudah lupa kepada hikmah itu. Jadi kita haraplah supaya kita kontrol. Jangan biar anak kita hilang. Biar di rumah kerana ada pakcik, makcik nak datang. Kan? Supaya bersama dengan anak-anak orang lain. Ini sekarang kadang ada trend yang tak sihat. Tapi sejak COVID ini, trend ini dah tak jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, kita ada soalan yang ke-6. Ni soalan terakhir dah ni. Okey. Mestilah hari raya kan, ramai orang yang akan travel lah. Lepas tu ada ke adab dan doa kita boleh praktikan ataupun yang kita boleh amalkan lah sebagai seorang musafir? Contohnya, saya travel sehari sebelum hari raya, boleh ke bila travel tu saya tak puasa contohnya? So, boleh ke kita bukan? Tak puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan Puasa maknanya Ramadan tu, Syekh. sehari sebelum raya, besok orang akan balik kampung kan. Okey. So last puasa tu boleh tak? Okey. Kita tak puasa dengan alasan kita sebab kita musafir. Musafir. Yalah, kalau kita lihat dalam kaedah agama kita, apalagi dengan last 10 days itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa kita lepas ke pulau? Walaupun kita dibenarkan buka kerana kita adalah musafir. Tapi rugi besar lah. Ditanyakan rugi besar. Lain kalau kita jalan jauh kerana ada hajat. Terpaksa pulang. Kalau tidak, tangguhkanlah kalau boleh. Kalau nak pergi juga, teruskanlah puasa. Benda bukan beban sangat. Dia kadang-kadang yang digalakkan oleh kerana perjalanan itu menyusahkan. Bukan. Kemudian perjalanan dulu tak sama perjalanan sekarang. Bukan. Dulu panas. Jadi mungkin masa mungkin berubah kalau you are not in the same country kan. Betul. Sebab itu boleh mendatangkan kesusahan suruh buka dan qada balik. Tapi kalau kita yang biasa, kita just kan continue lah puasa. Continue puasa. Okay. That is highly recommended lah. Kerana nak qada balik kadang-kadang susah. Sedangkan almost the last day already. Kenapa tak sambung saja? Betul. Bukan kemudian kita travel aircon ada, kereta aircon, Betul. tak susah. Selesa lah. Selesa. So just continue. Just continue puasa. Yeah, I see. So, ada apa-apa doa ke Syekh waktu kita nak travel tu? Doa musafir? Doa memang banyak. Doa nak keluar rumah ada, bukan. Lepas itu doa nak kenderaan ada. Ya, sekurang-kurang kita baca Allahu Akbar subhanallazi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kalau musafir jauh, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa min amali ma tarda sampai akhir. Bacalah doa itu. Kalau tak hafal, buku-buku bantuan doa ada. Betul. Tengok apa yang doa yang Nabi ajar. Bila sampai tempat yang kita tuju pun dah doa lagi. Jangan lupa tu, banyak orang tak peduli. Betul Syekh. Sampai saja tempat tuju, kita baca a'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Kerana dalam musafir ni ujian banyak. Kadang orang-orang yang ada di tempat yang kita nak sampai itu, kita tak tahu niat dia. Ya. Jadi macam-macam keburukan boleh berlaku. Siapa tahu, Allah tahu. Sebab itu Nabi ajar kita minta perlindungan dengan Allah. Minta perlindungan dengan Allah. Daripada keburukannya akan datang dari kawasan itu. Ya, so mudah-mudahan selamat perjalanan kita sampai dan selamat juga perjalanan kita pulang ke rumah. InsyaAllah. Itu perlu. All that kind of adab perlu kita amalkan. Dan boleh kita dah siap sekarang banyak kemudahan. Ya, apps pun ada, download pun boleh, buku dah ada. Just you nak amal atau tidak. You nak berdoa atau tidak. Betul. Kadang-kadang dalam musafir kita kalau tak jaga, bawa kenderaan hati-hati, aksiden banyak berlaku. Betul. Tambah-tambah time raya ni. Time raya nak berebut satu. Mengantuk tak berhenti. Ya, itu it's a killer lah. Killer. Bila you memang nak balik, sebenarnya kita ada penat. Nak balik juga. Paksa nak bawa. Kalau dia mengantuk, kita kena berhenti biar orang lain drive balik. Kalau semua mengantuk, tidur. Play safe lah. Play safe. Very dangerous. Driving in the highway, banyak accident ialah kerana kita
overconfident, bila penat, you force yourself, tiba-tiba you tutup mata. Bahaya tu Syekh. Sekelip, ya, mata yang tutup sekejap saja boleh membawa kepada kemalangan besar. Sehingga berlakunya kematian. Walaupun Allah takdir, tapi hati-hatilah. Ya, pihak kerajaan selalu, pihak polis pun, trafik selalu nasihat. Berhati-hati dalam perjalanan. So we hope janganlah sampai hari raya, niat yang baik, kita nak pergi ziarah kamp keluarga, tapi berita tidak boleh akan sampai berlakunya kemalangan. So we have to be careful lah. Careful. Always be alert all the time. Be alert. Jadi itulah doa kita, harapan kita supaya orang Islam sambut hari raya pada tahun ini ikut nilai-nilai Islam, bukan bercampur dengan budaya dan nilai orang lain. Be proud dengan nilai kita takbir. Okay? Bukan dengan lagu-lagu. Kita takbirlah. Bila lagi kita nak takbir? Betul, Kalau Syekh. time yang Allah perintah takbir pun tak mau takbir, bila lagi boleh takbir? Bukan. Contohnya, kita ingatkan, takbir ini bukan untuk lelaki saja. Lelaki, perempuan, anak, orang tua, semua kita takbir. Ya, dan selalu doakan supaya Allah terima ya segala ibadat kita. Amin. Ya. Itulah harapan kita semua. Semoga peringatan serba sedikit kita pada hari ini dapat mendatangkan manfaat kepada pendengar-pendengar dan masyarakat awam, khususnya ibu bapa. Jangan lupa, jangan beli kepada anak kita segala mercun-mercun yang membahayakan dan juga dia itu bertentangan dengan nilai agama kita, ya, kerana pembaziran. Ya, apa yang Ustaz Anwar kata tadi dah cantik. Kalau kita rasa duit banyak, sedekah. Sedekah, betul. Orang dapat pahala. Tapi Syekh, orang tak tahu nak sedekah kat mana Syekh. Mungkin ada tempat yang boleh sedekah Syekh. Kalau orang tak tahu, hubungilah Al-Qadim. Al-Qadim memang buat amalan-amalan aktiviti ini. Jadi kita memang sudah ada ongoing program. Kita tahu mana orang susah, bagaimana nak bantu orang. Itu just contact us, datang pada kita. Dan kalau you nak buat dengan cepat dalam bulan Ramadan, dan kita kena ambil bahagian sebelum the end of Ramadan. Jangan tunggu last minute. Bukan. Macam kita nak keluar zakat fitrah. Jangan last minute, nanti tak terbayar. Tak terbayar, okey. Nanti terlupa. Syaitan boleh buat kita lupa kerana kita tak tahu lah. Kalau raya saja, syaitan pun raya. Dia dah free dah. Dia dah keluar dari Ramadan, berarti dia punya tak dirantai lagi. He's coming out already. Full force kali ini. With new agenda. So kita kena hati-hati. Hati-hati Syekh. Ingat, perjuangan kita akan bermula selepas itu. Bukan dah berakhir. Bermula untuk menghadapi strategi syaitan iblis 2023 to 2024. Dia ada plan dia, Dia ada Syekh. plan. Yearly plan. Kita kena hati-hati. Ya, sebab itu kita doakanlah sebaik mungkin. Kalau siapa yang ingin bersama Al-Qadim untuk aktiviti amal-amal jariah ini, sedekah jariah, just come to us as soon as possible. InsyaAllah. We are ready to help you, to help the poor and the needy. Begitulah. Ya, perkongsian kita pada hari ini. Sorry Datuk, saya ada soalan yang terakhir Datuk. Ini betul-betul terakhir punya. Okey, saya tinggal di Subang Jaya, tapi kampung saya dekat Bangi contohnya. So bila saya balik kampung, boleh ke saya jamak Syekh solat saya? Sebab dia punya perjalanan tu mungkin lebih daripada 40 km Syekh. Jadi macam mana? Mungkin Syekh ada penjelasan? Pada amnya orang kata tak perlulah kita, tak cukup syarat orang kata. Okay. Pada amnya. Kecuali siapa yang memahami, ya, ada dalil-dalil yang mengatakan boleh, dan itu bolehlah pada amnya. Ya, orang rasa mungkin orang kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata tak layak lagi, tak sampai ya dia punya marhala, ya. Tapi kalau ada orang kata dia musafir atau
Itu niat masing-masing lah. Kalau you rasa you musafir dan you yakin you musafir, itu you layak. Kerana hukum qasar jamak, khususnya qasar, hanya kepada orang bermusafir. Orang bermusafir, okey. Dan kena lebih pada 40 km lah, Syekh. Itu semua adalah pandangan yang berbeza. Ada kaul kata gini, ada kaul kata begitu, ada yang tidak pula tetapkan. Ya. Asal you musafir, you layak. Musafir, okey. Begitulah jawapan ringkas kami. Alhamdulillah. Hanya saya ingin juga ajak semua saudara-saudari yang ikut program ini, jangan lupa. Agama kita sangat cantik, indah. Telah disempurnakan oleh Allah untuk kita. Berarti barang siap pakai saja. Tak perlu nak tambah, ubah, suai, tak perlu. Agama tak ikut kita, kita ikut agama. Ya, cara kita beragama kadang keliru. Ya, menjadikan masyarakat lagi keliru. Apa ni? Nanti begini, nanti begitu. Biarlah kita ikut apa yang Allah tentukan dalam Quran dan sunnah Nabi yang sahih, bukan pandangan. Itu akan menyatu padukan umat. Artinya kita tak perlu nak ubah suai, nak tambah, nak kurang, ikut pandangan. Cukup dengan Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Yang selalu diingatkan dalam tiap-tiap khutbah. Kedua, orang kata ikut Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Kita jangan hanya sebut saja, tetapi dalam hakikatnya kita tak ikut. Kan? Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa banyak perubahan, keberkatan. Ini bulan Quran dan Quran suruh ikut Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia, selamat akhirah. Begitulah nasihat ringkas kami. Semua mudah-mudahan selamat sejahtera dan kita doakan supaya Allah terima ibadat kita dan jadikan kita anak-anak dan orang Muslim yang practicing Muslim dan Muslimah dan beramal dengan amalan soleh yang ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan amalan yang ikut pandangan dan pendapat. Dan akhirnya kita doakan supaya Allah lindungi kita semua seterusnya daripada segala bala bencana, fitnah-fitnah, perpecahan antara umat dan daripada wabak. Seperti mana yang kita tahu dengan COVID dan sebagainya. Semoga Allah lindungi kita, jadikan kita masyarakat yang sihat walafiat dan jadikan negara kita Malaysia aman dan bahagia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiqi wal akhir da'wana walhamdulillahi alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.